Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak balik kampung, hatiku hiba, tak dapat jumpa ramai kawan. Kau nak tahu tempat asal hamba kampung Diuh Kecil, Kuala Pilah, Negeri Sembilan. Tuan-tuan dan puan-puan, nama saya Profesor Madya, Datuk Paduka Dr. Muhammad Rosli bin Saludin. Tadi adalah tempat asal kelahiran saya, orang Kuala Pilah. Dan jawatan yang pernah saya sandang, sebab sebelum sampai ke ATMA, Institut Alam dan Tamadun Melayu, saya pernah bertugas di Universiti Pendidikan Sultan Idris di Fakulti Bahasa dan Komunikasi. Dan saya selama beberapa tahun pernah menjawat jawatan Ketua Jabatan Bahasa dan Kesusasteraan Melayu. Begitu lama saya pegang jawatan itu. Dan saya pernah menjawat jawatan Timbalan Dekan penyelidikan di Fakulti Bahasa itu. Dan pernah ditawarkan jawatan dekan, tapi saya tolak. Dan kemudian kerana saya nak terus berkomunikasi dengan masyarakat, dan saya tak berapa minat sangat dalam bidang pentadbiran ini. Tetapi saya diberi juga tanggungjawab menjadi pengarah Institut Peradaban Melayu UPSI selama beberapa tahun. Kemudian oleh kerana minat dan mau menceburi dengan lebih lanjut lagi pengalaman-pengalaman yang lebih menarik, maka saya pindah di Institut Alam dan Tamadun Melayu. Ketika di sini saya sebagai fellow penyelidik kanan Institut Alam dan Tamadun Melayu, dan banyak menjurus kepada adat, budaya, tradisi dan warisan, terutama yang ada kaitan dengan ketamadunan Minangkabau dan Negeri Sembilan, serta adat dan warisan Melayu itu sendiri, tuan-tuan dan perempuan. Dan kemudian dari segi latar belakang akademik, saya juga pernah di UKM mengambil diploma psikologi kaunseling selama setahun, dan kemudian diploma pendidikan. Jadi maknanya bidang saya ini banyak yang sebenarnya, bercampur yang sebenarnya. Dia merentas banyak bidang dan juga banyak tempat. Masa di sekolah saya pernah menjadi kaunselor, dan saya juga terlibat mengajar sejarah, bahasa Melayu. Masa di UPSI saya mengajar warisan, puisi Melayu, drama. Jadi banyak bidang yang pernah saya ceburi, dan saya menulis banyak perkara. Dan pernah juga dari segi perundangan, dan akhir-akhir ini saya terlibat dalam soal kemelayuan ini cukup banyak sebenarnya. Apabila saya di Institut Alam dan Tamadun Melayu, apa sumbangan yang terbesar? Banyak, tuan-tuan dan puan. Antaranya saya terlibat dengan Profesor Dr. Supian Husin yang pernah menjadi pengarah ATMA pada ketika itu dalam etnosains perubatan Melayu dan seni tradisi Melayu. Kami saling bergandingan antara satu dengan yang lain sehingga popular di ATMA. Dan kemudian saya pernah diminta oleh menteri yang ada kaitan dengan perpaduan, iaitu Datuk Seri Joseph Kurup pada satu ketika, melalui orangnya iaitu Fadil bin Ajak daripada Sabah, untuk menormalisasikan persatuan Kristian yang pada ketika itu ada masalah. Kalau masalah itu tidak selesai, mungkin akan dibubarkan. Tetapi saya memberi alasan, banyak alasan untuk membantu persatuan ini, supaya ianya selari dengan perlembagaan negara, maka ia diteruskan. Dan saya pernah dipanggil di sebuah gereja di Seremban, dan makanannya disediakan oleh orang-orang Melayu. Dan daripada situ saya dapat lihat bahawa kita perlu ada dialog antara agama, antara kaum, dan ini penting sebenarnya. Dan kemudian tentara membuat isu anak bin dan binti kepada ayahnya supaya ia kembali kepada bin ataupun binti Abdullah. Saya diminta memberi pandangan dari sudut warisan dan budaya, dari sudut adat, oleh pejabat agama di Johor dan melalui peguamnya. Dan saya memberi pandangan dari sudut budaya, dari sudut adat dan dari sudut keturunan. Akhirnya menang, dan kembalilah anak yang tidak sah taraf mesti bin dan binti kepada Abdullah.
Ini satu perjuangan yang cukup manis bagi saya. Dan kemudian saya juga terlibat kerjasama dengan 50 kota Minangkabau, sehingga tertubuhnya Lembaga Kerabatan Adat Negeri Sembilan 50 kota di Atma, khas untuk penyelidikan, untuk kajian, untuk disebarkan, sehingga ada seminar, baru-baru ni seminar antarabangsa secara online yang terlibat dengan 50 kota. Dan banyak kertas kerja yang benda ini kita kembangkan bahawa adat di Minangkabau dan Negeri Sembilan ini asalnya adalah sama, ya. Dan kemudian saya juga pernah dianugerahkan tokoh warisan kebangsaan orang hidup khas pada Terumba Penglipu Lara. Dan ini satu penganugerahan yang cukup besar yang saya diberi anugerah supaya terus berjuang dan memberi bakti kepada masyarakat. Dan pada ketika itu menterinya ialah Datuk Muhammad Din Ketapi, ya, pada ketika itu. Dan beliau pernah memberi nasihat, terus memberi sumbangan, dan sumbangan itu masih saya teruskan dalam masyarakat. Masalah kita ialah bagaimana kita nak budayakan adat, budaya dan warisan. Dan saya dah teruskan, tuan-tuan dan puan-puan. Dan kemudian saya juga dilantik sebagai tenaga pakar adat, budaya dan warisan oleh Jabatan Warisan Negara Malaysia sehingga hari ini, iaitu tenaga pakar dalam bidang bahasa dan sastra Melayu dan tenaga pakar dalam bidang adat dan budaya serta warisan. Ada dua bidang yang terbesar yang saya terlibat pada ketika itu. Dan menyahut seruan menteri pada ketika itu, ya, Datuk Seri Muhammad Din Ketapi. Dan saya juga telah bergerak lebih awal daripada itu dalam bidang adat, budaya dan warisan, sehingga saya menubuhkan Telapak Warisan Ulu Gacung. Dan sekarang ini saya sudah pun mewujudkan Kampung Raja Terumba Telapak Warisan Ulu Gacung, 1 ekar lebih. Di situ adalah tempat saya mengajar adat, budaya dan warisan. Ya, seluruh Malaysia datang di situ daripada Perak, Selangor, Melaka, setiap hari Sabtu jam 9 hingga 12. Isu-isu yang ada kaitan dengan adat dan juga warisan. Dan kemudian saya telah pun membuat silibus adat Pepati. Dan saya perjuangkan benda ini supaya boleh diajar dalam masyarakat, dalam kalangan pelajar sekolah rendah dan sekolah menengah. Dan saya sentiasa berhubung dengan sekolah, dengan Jabatan Pendidikan, Jabatan Pelajaran untuk meneruskan benda dan perkara ini. Dan saya tidak mudah berputus asa untuk mengenengahkan benda ini. Maknanya pembudayaan itu adalah penting. Kemudian kelas adat dan warisan setiap hari Sabtu 9 hingga 12. Kalau tidak boleh bersemuka, saya buat secara online. Jadi pokoknya tuan-tuan dan puan, pembudayaan, amalan, kita kena tunjuk bagaimana dan macam mana. Itu sangat penting. Dan kemudian saya juga sebagai pakar rujuk adat dan warisan, sehingga pelajar IPT, sekolah dan masyarakat datang merujuk, datang bersemuka secara email, secara video call, secara online. Tuan-tuan dan puan, ini adalah tanggungjawab kita. Tuan-tuan dan puan, hasil daripada apa yang saya buat itu kepercayaan masyarakat, sehingga saya dilantik sebagai Presiden Persatuan Ekskavasi dan Akreditasi Warisan Malaysia. Yang ada kaitan dengan barang-barang warisan tu, kita sahkan. Ada surat beranaknya supaya benda itu boleh kekal sampai bila-bila dan menyelamatkan banyak barang-barang adat, budaya dan warisan ini. Dan itu terlibat dengan Profesor Dr. Supian sebagai Yang Dipertua dan saya sebagai Presidennya. Dan kemudian saya juga telah dilantik sebagai Ketua Program Silang Budaya Antara Kaum, ya, melibatkan pelajar sekolah, dan ini meliputi pelajar Cina, Melayu, India, orang asli, ya, sudah 7 siri yang dikepalai oleh Persatuan Han Malaysia. Saya terlibat. Dan bahawa adat, budaya dan warisan ini kalau disilang, inilah nadi yang boleh menyatukan antara kaum. Tuan-tuan dan puan. Dan kemudian saya juga terlibat melestarikan tempat-tempat bersejarah. Saya jadikan dalam bentuk YouTube, ya, dan kemudian saya tulis dalam bentuk buku.
yang bakal terbit lepas ini, antaranya ialah Pelancongan Warisan Negeri Sembilan yang akan saya terbitkan, ya tuan-tuan dan puan. Dan kemudian tuan-tuan dan puan, membudayakan adat dan warisan dalam kalangan masyarakat, pelajar, sekolah dan IPT. Dan kita jangan bosan dan kita kena teruskan. Kemudian satu lagi tuan-tuan dan puan, saya juga terlibat dalam pertandingan teromba peringkat sekolah, peringkat IPT. Malahan pernah kita buat peringkat antarabangsa di Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara Seremban, dan menggunakan dana korporat pada ketika itu. Jadi antara nak dengan tidak saja tuan-tuan dan puan, kita kena bergerak pantas, ya, supaya adat, budaya dan warisan ini akan sentiasa terus hidup. Kemudian saya berjaya menyelesaikan masalah adat sepanjang masa dalam online dan lain-lain. Masalah adat macam-macam. Pembagian tanah pusaka, ya, masalah rumah tinggal, masalah pewarisan harta, dan saya bertindak memberi pandangan. Pemimpin ini yang sebenarnya kalau kita kaitkan dengan tali tiga sepilinan pun sama juga tuan-tuan dan puan. Tiga-tiga tali itu maknanya pemimpin yang cerdik pandai dan golongan agama di situ dikiaskan. Kalau dipilin baru dia cantik. Kalau dua saja dipilin, pusing-pusing-pusing, tak boleh. Bentuknya takkan jadi. Kalau satu, lebih lagi lah. Dia kena tiga-tiga itu. Jadi maknanya tiga-tiga itu adalah pemimpin dalam adat, budaya dan warisan. Dan ini yang jangan kita tinggalkan. Dan ini yang saya perjuangkan. Dan ini yang telah saya ketengahkan dalam kalangan masyarakat. Banyak yang email dan macam-macam lagi, video call, WhatsApp, dan saya terlibat untuk membantunya, memberi pandangan, mendorong, menunjuk cara, menunjuk jalan, dan alhamdulillah semuanya ini selesai dengan baik. Tuan-tuan dan puan, dugaan dan cabaran ini biasa, ya, sebab kadang-kadang orang akan ada persepsinya dan kita kena bertindak untuk menerangkan apa yang betul. Ya, setiap amalan adat dan budaya ini datangnya daripada penyelidikan. Dan kemudian mesti ada sumbernya, adat, budaya dan warisan. Saya banyak menyedot melalui manuskrip lama, melalui Tambu Alam Minangkabau, Tambu Adat Minangkabau, Tambu Kuala Pilah, Tambu Sungai Ujong, Tambu Johor, dan banyak lagi. Semuanya ini harus kita nilai, analisis, dan kemudian ini kita keluarkan satu pandangan. Dan inilah yang boleh dibawa oleh pengamal adat, supaya bukan setakat kita mendengar kata orang itu, orang ini, tetapi ini ada dia punya rujukan asasnya. Baik, dan kemudian tuan-tuan dan puan, saya juga mengeluarkan buku dan bahan yang ada kaitan dengan adat dan budaya. Jurnal Scopus dibaca oleh seluruh dunia, dan saya juga terlibat secara online dengan Leiden, dengan Rusia, dengan Indonesia, dengan Thailand, dan maknanya kita telah pun memperkembangkan adat dan budaya dan warisan ini serata dunia. Dan kemudian tuan-tuan dan puan-puan, ya, saya juga masuk ke keseluruhan sekolah, ya, seluruh Malaysia. Kita menawarkan diri, ya, kita tidak meminta imbalan, wang, upah, dan kita masuk juga ke institusi pengajian tinggi untuk budayakan adat ini dan warisan ini. Sebab tuan-tuan dan puan-puan, angkut-angkut terbang ke langit menyidai kain, walau terlangkup bumi dan langit. Kasih kita kepada adat, budaya dan warisan ini jangan kita pindah pada yang lain. Penakik pisau siraut, ambil galah batang lintabung, selodang jadikan niu, air nang setitik jadikan laut, tanah nang sekepal jadikan gunung, alam terkembang jadikan guru. Ilmu, fikiran, pengalaman dan pembudayaan itu adalah sangat-sangat penting. Baik, tuan-tuan dan puan, ya, apabila saya dinobatkan sebagai tokoh warisan kebangsaan orang hidup atau WAKOH pada tahun 2018, peranan cukup besar. Dan saya tidak boleh duduk diam. Saya mesti 24 jam bergerak, bertindak
untuk budayakan adat budaya dan warisan. Sebab itu saya ada Kampung Raja Terombak, Telapak Warisan Ulu Gacong. Dan kemudian ada lagi satu tempat, Telapak Adat dan Warisan Negeri Sembilan di Kampung Dioh Kecil. Saya juga terlibat, tuan-tuan dan puan. Jadi maknanya kita kena dekat dengan masyarakat. Bukannya kita heboh dengan seminar, wacana, kolokium itu saja. Dan bahan itu tersimpan dalam perpustakaan. Tidak. Kita dekat dengan masyarakat. Kita berdialog. Kita berbual. Kita berbincang. Dan kita melontarkan pandangan dalam kalangan masyarakat itu, tuan-tuan dan puan. Dan kemudian, apa pandangan atau komen untuk penambahbaikan perkhidmatan di Patma? Patma sudah memberi satu sumbangan yang cukup besar. Pelajar banyak merujuk. Jadi saya nak cadangkan supaya dibuka lagi yang sebenarnya. Mungkin hari bertemu pelanggan melibatkan sekolah, pelajar pusat pengajian tinggi yang lain. Dia orang boleh datang ke sini, Patma boleh datang ke tempat-tempat mereka, masuk kampung ke misalnya, dan kemudian dibuka lagi akses supaya orang boleh melihat, boleh belajar, boleh melihat Patma ini bagaimana yang sebenarnya. Tak kenal maka tak cinta. Kalau dah kenal Patma, tuan-tuan dan puan akan dapat lihat apa sumbangan yang terbesar. Memang banyak sumbangan, tetapi nak cantikkannya kita perlu keluar. Sebab alam terbentang ini cukup luas, tuan-tuan dan puan-puan. Pilih-pilih tempat menjadi. Pertama Teluk, kedua pantai. Pilih-pilih. Patma terpuji. Pertama elok, kedua pandai. Elok dah, pandai dah, tapi kita kena kembang luaskan lagi. Berkelok jalan kedai. Jalan kedai banyak kuini. Segala yang elok bawa lah balik. Segala yang buruk kuburkan di sini. Saya mohon ampun dan maaf jika ada tersilap, tersasul dan terkasar bahasa. Sekian, terima kasih.